Assalamualaikum, selamat sejahtera. Untuk klip kali ini, kita akan bincangkan tentang kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Okey, kita masih lagi dalam bab pengangkutan. Okey, kepentingan ni boleh kita katakan apa fungsi ataupun apa gunanya kita ada pengangkutan darat, udara dan air ni. Okey, apa fungsi pengangkutan darat, udara dan air? Apa? Itulah maksud kepentingan. Okey. Yang pertama ialah membawa penumpang dan barangan. Okey, memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepat proses pengangkutan bahan mentah ke kilang atau pasaran. Contohnya Lebuh Raya Utara Selatan. Okey. Mobiliti, apa yang dimaksudkan dengan mobiliti ni? Kita boleh katakan macam pergerakan, memudahkan pergerakan penumpang dan mempercepatkan proses pengangkutan bahan mentah ke kilang ataupun terus ke pasaran. Dan yang kedua ialah membangunkan bandar satelit. Bandar satelit menyokong bandaraya berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Okey, kawasan perindustrian, kawasan kilang lah, kawasan kediaman, kawasan tempat tinggal. Dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT dan juga komuter. Okey, contohnya Petani Jaya menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Okay, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan bandar satelit. Bandar satelit ialah bandar yang bergantung kepada industri tempatan. Tetapi, ada berkaitan ekonomi dan struktur jaringan perhubungan dan pentadbiran dengan sesebuah bandaraya yang berhampiran. Itu yang dimaksudkan dengan bandar. Seterusnya ialah mempertingkatkan darjah ketersampaian untuk menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya Kerik di Perak dan Jeli di Kelantan dapat dihubungkan melalui Lebuh Raya Timur Barat. Ingat tak di mana letaknya Lebuh Raya Timur Barat? Okay, kalau tak ingat, rujuk balik peta pengangkutan jalan raya di Malaysia. Okey, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Apa yang dimaksudkan dengan darjah ketersampaian? Okey, darjah ketersampaian ini ialah darjah ataupun kita senang kata bahasa biasanya kita panggil senang atau susah nak sampai satu tempat tu. Okey, contoh. Kalau darjah ketersampaian tinggi, apa maksudnya? Maksudnya, kalau darjah ketersampaian tinggi, maksudnya senang kita nak sampai ke satu tempat. Kalau darjah ketersampaian rendah, kita susah nak sampai satu tempat tu. Contoh, kalau kita nak pergi ke kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman, dia tak ada ataupun susah kita nak jumpa kawasan pedalaman yang ada jaringan jalan raya. Jadi ada setengah tempat kita kena pergi dengan bot ataupun kena redah hutan, kena naik 4x4, tak boleh naik kereta biasa. Itu maksudnya kawasan itu ialah kawasan darjah ketersampaiannya rendah. Okey, contoh darjah ketersampaian tinggi, contoh macam kita pergi ke bandar-bandar, kita terus dia sampai. Sama ada kita nak pergi dengan kereta sendiri, kita nak pergi dengan kapal terbang, kita nak pergi dengan pengangkutan awam. Banyak pilihan. Jadi kita cepat sampai, itu kita senang nak sampai, maksudnya itu ialah darjah ketersampaian yang rendah. Okey. Apa beza darjah ketersampaian rendah dan darjah ketersampaian tinggi? Okey, harap faham yang itu ya, perbezaannya, apa maksudnya darjah ketersampaian. Okey, yang keempat, teruskan pada kepentingan pengangkutan darat yang keempat, meningkatkan sektor perniagaan. Perkhidmatan kereta api kargo oleh KTMB dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Perkhidmatan train kontena, train kargo konvensional dan land bridge ataupun cross border menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Okay, ini ialah penting untuk kita ada pengangkutan darat sebab kita nak mudahkan urusan antara perniagaan, perdagangan sama ada antara individu ataupun antara negara. Seterusnya, pembangunan wilayah koridor ekonomi. Okay, tujuannya untuk menarik pelabur asing dan memberi tumpuan pada pelabur tempatan. Okay, contohnya ECRL, SCOR dan juga SDC. Okay, kita bangunkan kawasan pengangkutan darat tu untuk membangunkan kawasan-kawasan yang menjadi laluan kepada ataupun yang termasuk dalam bukan ECRL, ECER, okay, wilayah ekonomi pantai timur.
Maksudnya kita ada jalan raya, kita meningkatkan darjah ketersampaian kawasan tu, kita boleh menarik pelabur asing supaya nampak peluang untuk melabur di kawasan tu ada, dan supaya pekerja senang datang untuk berkhidmat di tempat tu. Sebab apa? Senang nak sampai. Jadi jadi lama kelamaan kawasan tu akan jadi berkembang ataupun berkembang lah, maksudnya sebagai dibangunkan, membangunkan wilayah, membangunlah kawasan tu, membangun. Yang seterusnya ialah membangunkan kawasan sekitar, pembinaan pertempatan baharu dan memajukan kegiatan ekonomi. Contohnya, pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan tempuh raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Pembinaan pertempatan baru, dengan adanya pengangkutan darat, kita boleh bina kawasan baru, kita senang nak akses, senang nak sampai. Jadi penempatan dibina, ada kegiatan ekonomi untuk perniagaan, kemudian ada pertempatan untuk pekerja, kemudian adalah hotel kapal untuk pelancong pergi pelancong. Contoh yang terdekat dengan Gombak ialah bandar baru nilai. Contoh yang maksudnya bandar ni dibangunkan sebelum terbangunnya bandar baru nilai ni, dia bina jaringan pengangkutan. Ada bina laluan, kemudian senang nak akses, dibangunkan satu kawasan bandar untuk menarik orang pergi kat situ ataupun untuk berkembangkannya, mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan tu. Seterusnya, seterusnya ialah kepentingan pengangkutan udara. Yang pertama, menggalakkan integrasi nasional. Apa yang dimaksudkan dengan integrasi? Integrasi nasional dapat mengukuhkan perpaduan serta keharmonian masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan integrasi? Cari ya. Menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Yang kedua, meningkatkan darjah ketersampaian. Tadi kita dah sebut pasal darjah ketersampaian. Jadi kita jumpa lagi darjah ketersampaian. Apa maksud darjah ketersampaian? Jadi pengangkutan udara ni, dia akan membawa penumpang, mengangkut barang, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar dan menjimatkan masa perjalanan. Ini adalah kepentingan pengangkutan udara. Contoh kalau naik kereta daripada Kuala Lumpur ke Terengganu mungkin ambil masa 5 ke 6 jam. Contoh. 5 ke 6 jam. Tapi bila kita gunakan kapal terbang, mungkin kita boleh sampai dalam masa 1 jam, boleh sampai. Ataupun mungkin kita boleh sampai 1 jam ke 2 jam, termasuklah awak kena masuk check-in dan sebagainya. Mungkin 1 ke 2 jam tu dah boleh sampai ke Terengganu. Itu contohnya. Seterusnya adalah kepentingan pengangkutan air. Kat sini dia bahagikan 3. Yang pertama, menghubungkan kawasan pedalaman. Mengangkut barang pukar dan penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Contoh Sungai Rajang di Sarawak dan juga Sungai Kinabatangan di Sabah. Kita ulang lagi sekali. Kenapa di kawasan di Sarawak dan juga Sabah masih lagi banyak kawasan bergantung pada pengangkutan air? Itu persoalan dia. Difikirkan jawapannya, kaitkannya dengan bentuk faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan tadi. Seterusnya adalah mengendalikan urusan perdagangan. Pengurusan perdagangan import dan ekspor dengan negara luar. Contohnya Pelabuhan Kelang di Selangor, Pelabuhan Kontainer Teluk Sepanggan di Sabah dan juga Pelabuhan Kuching di Sarawak. Kos pengangkutan lebih murah serta pengendalian ruang kargo yang luas bagi mengangkut barang pukal. Urusan perdagangan melalui kapal ni, apa kelebihan dia ialah kosnya yang lebih murah dan juga satu kapal tu dia boleh bawa sampai beratus-ratus atau mungkin lebih, mungkin berapa ribu mungkin kontainer yang ada. Maksudnya dia punya kapasiti untuk bawa barang tu besar tu banyak. Jadi itu kepentingan pengangkutan air. Dan akhir sekali ialah membawa penumpang dan barangan. Membawa penumpang ke destinasi pelancongan, contohnya Sungai Tembeling di Pahang untuk membawa pelancong ke
taman negara. Okey, membawa barangan contohnya perkhidmatan feri, labuan menumbuk di Sabah dan perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman di Pahang dan juga Pulau Langkawi di Kedah. Okey, di Kedah ramai ramai juga pelancong ataupun pelancong lah, awak sendiri yang mungkin pergi ke Kedah, ke Langkawi akan memilih untuk menaiki pengangkutan air. Okay, contoh di Langkawi tu kita akan gunakan bot, kita panggilnya sebagai bot. Okay, bot feri yang awak boleh masukkan orang dengan barang sekali. Ada juga kita gunakan kalau yang jenis yang orang nak masukkan bawa kereta sendiri ke Langkawi, dia akan gunakan feri, kargo dan sebagainya. Okey, cuba jawab soalan uji diri 5.3 ini. Perkembangan pengangkutan udara telah menyebabkan kerajaan membina KLIA 2 bagi menampung keperluan KLIA yang sedia ada. Mengapakah industri ini berkembang pesat di Malaysia? Dan yang kedua, mengapakah pengangkutan air penting kepada penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak? Ini soalan macam yang saya tanyakan tadi. Okey, cuba jawab. Kemudian kita akan bincangkan jawapannya, bincang dengan cikgu masing-masing nanti. Okey, sekian saja pembentangan saya tentang ataupun pencerahan saya tentang kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Okey, sekarang persoalan tolong rujuk pada guru masing-masing. Okey, sekian saja untuk klip kali ini. Terima kasih mendengar.